Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, iaitu selepas peristiwa gajah ataupun tentera Abraham ingin meruntuhkan Kaabah. Selepas peristiwa itu 50 hari tepat, maka kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Maka Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin, menunjukkan Nabi SAW menyambut kelahirannya. Fadilat Syekh Dr. Yusri Rasuliyah Allah Ta'ala ketika mana ditanyakan kepada Syekh apakah hujah ihtifal menyambut kelahiran Nabi SAW, maka Fadilat Syekh menyatakan sangat banyak dalil yang menunjukkan keharusan, kebolehan untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Namun ada satu hadis dan juga satu dalil yang sangat kuat yang mana menunjukkan kita perlu menyambut kelahiran Nabi SAW, kerana Nabi SAW sendiri menyambut hari kelahirannya dengan berpuasa. Apabila ditanyakan, wahai Rasulullah SAW, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Zakal yaum wulidtu fihi, itulah hari yang aku dilahirkan, maka aku berpuasa pada hari tersebut. Maka dalil itu memadai bagi kita sebagai satu hujah yang sangat besar secara dalil naklinya daripada baginda Nabi SAW. Jika dibelek dengan dalil akli, dalil logik akal, kita menyambut kelahiran anak kita menyambut hari kelahiran ibu kita menyambut hari kelahiran bapa kita, atau kita menyambut hari kelahiran kita sendiri. Adakah perkara itu diharamkan oleh syarak? Adakah perkara itu tidak dibolehkan oleh syarak? Adakah berdosa kita menyambut kelahiran tersebut? Potong kek, panggil orang makan kenuri, siap buat tahlil dan juga doa selamat, adakah haram? Tidak. Logik akal kita tidak, ia yang perkara yang harus. Kalaulah menyambut kelahiran kita, menyambut kelahiran ahli keluarga kita, dibolehkan, apatah lagi menyambut hari kelahiran khairul khalq, khairul bashar, sayyidul anbiya wal mursalin, dan juga kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebutkan dalam waktu yang ringkas ini bagaimana keajaiban hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat kelahiran Nabi SAW jelas disepakati oleh semua para alim ulama. Tarikh daripada saat kelahiran Nabi sehinggalah tawatir tempatnya lahir Nabi SAW itu bertepatan dengan perpustakaan Maktabah Makkah Al-Mukarramah pada hari ini, yang berdekatan dengan tempat sa'i di antara Safa dan Marwah. Siapa yang pernah pergi ke Mekah, maka ada di sana satu bangunan yang dinamakan Maktabah Makkah Al-Mukarramah, iaitu perpustakaan buku, kedai tempat letak buku, yang mana di dalam itulah tempat lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dahulu kita direzekikan pergi ke sana. Waktu itu perpustakaan itu terbuka, siapa nak masuk boleh, tapi kena hafal dulu nak masuk ni apa. Arab Saudi waktu itu dia benak masuk, dia benak bagi kita masuk, kemudian dia benarkan kita baca buku dalam ni. Tapi sekarang dah tak benar, tutup pintu belakang. Waktu itu kita pun masuk sebagai seorang pelajar, kita beritahu nak masuk, nak cari buku. Kita beritahulah nak cari buku sikit-sikit, kita pun ada urusan nak masuk cari buku, itu silakan. Kemudian rezeki yang kita bila kita masuk, kita pun cari. Datang satu idea, nak tahu tak mana betul-betul tempat lahir Nabi SAW dalam perpustakaan ni. Maka kita tanya, boleh tak jumpa mudir? Sebab ada kitab yang aku cari ni tapi tak nampak kok mudir tak. Dah jumpa mudir, masuk bilik tu. Mari kita berketuk pintu bilik, kemudian mudir kita masuk. Mudir ni orang yang menguruskan perpustakaan tersebut. Maka duduk kita, dia suruh duduk di atas kursi di depan dia. Maka ada kita duduk, kita tanya. Dia pun tanya kepada kita, kamu nak apa? Kamu nak tahu apa?
Kemudian kita buka direct tu. Saya masuk dari nak tahu di mana tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempat yang sebenar lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada tanda apa. Apa pun tak ada tanda, apa pun tak ada. Cuma dalam kitab sejarah kata Nabi lahir di dalam maktabah tersebut pada waktu itu. Sampai waktu sekarang. Maka bila kita duduk depan mudi tersebut, mudi kita dia jawab kepada kita, tempat lahir Nabi SAW benar berada dalam perpustakaan ini, dan tempat yang tepat lahirnya Nabi SAW adalah di tempat kursi yang kamu duduk. Kursi dia duduk, di situlah tempat lahirnya baginda Nabi SAW. Allahu Akbar. Kita berbangun kita duduk tempat yang sangat mulia. Kita berada di tempat yang mana Allah Ta'ala pilih tempat tersebut untuk dilahirkan Nabi yang terakhir, untuk dilahirkan pembawa risalah Islam yang terakhir, untuk dilahirkan manusia yang membawa rahmat kepada seluruh alam di tempat tersebut. Maka diceritakan beberapa keajaiban yang berlaku saat peristiwa lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan daripada kita dah tahu, kemungkinan daripada kita yang pernah mendengar kita jadikan sebagai ulangan, yang tidak pernah mendengar jadikan sebagai ilmu. Kemudian lahirnya Nabi SAW dalam keadaan bercahaya. Sayyidah Aminah ibunda Nabi SAW mengatakan saat lahirnya Nabi SAW itu keluar dalam keadaan telah berkhatam, keluar dalam keadaan menunjukkan jari ke langit, menunjukkan Allah yang Maha Esa. Disebutkan oleh Al-Imam Syekh Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya bahawasanya lahirnya Nabi SAW itu dalam keadaan bercahaya. Cahayanya Nabi SAW sehingga ke timur dan barat, sehingga sampai ke kota Syam, sehingga kan unta-unta di kota Basrah nampak cahaya tersebut putih. Abang akan leher-leher mereka kerana pancaran cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keajaiban yang tidak berlaku kepada manusia yang lain. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan penuh dengan cahaya kecuali kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keajaiban yang kedua lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ketika tersebut runtuh tiang-tiang besar istana Raja Parsi, yang mana tiang tersebut sangat utuh, sangat kuat, bertahun-tahun dibina akan istana tersebut. Namun saat kelahiran Nabi SAW runtuh tiang-tiang tersebut, menandakan isyarat bahawasanya telah lahir seorang putera yang mana diputrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi Nabi. Kemudian keajaiban yang ketiga, api yang disembah oleh penduduk Parsi di rumah-rumah ibadat mereka, api yang begitu kuat, api yang menyala yang begitu panas, yang juga berusia bertahun-tahun, tidak pernah padam dan tak pernah malak. Tapi saat kelahiran Nabi SAW, semua api-api yang disembah itu terpadam, menandakan lahirnya seorang pembawa risalah yang akan membenarkan kebenaran, yang akan menyalahkan kebatilan, yang akan memberikan penerangan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang Tuhan yang patut disembah, yang mana yang tidak patut disembah dan perlu ditinggalkan. Kemudian keajaiban yang keempat, ketika lahir Nabi SAW, satu wadi, satu tanah lapang ataupun tasik yang telah lama kering kontang di satu negara Iraq disebutkan, atau satu tempat yang bernama Qum. Maka ketika lahirnya Nabi SAW, air melimpah-limpah daripada tasik tersebut. Tasik itu sekian lama tidak pernah ada air, maka tandanya lahir seorang manusia yang agung yang akan membawa rahmat kepada sekalian alam, yang akan membawa rahmat dan juga rezeki, cahaya, nur kepada sekalian alam. Maka tanda keajaiban yang kelima adalah saat kelahiran Nabi SAW,
terbit satu bintang pada waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hisham di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah mengatakan, Sayyidina Haris bin Sabit mengatakan bahawasanya ketika mana aku berusia 7 tahun, aku masih ingat lagi di kota Yathrib, yakni di Madinah, ketika tersebut hari kelahiran Nabi SAW, ada seorang Yahudi. Seorang Yahudi naik di atas bukit, kemudian menyeru, wahai Yahudi semua, sila berkumpul. Kemudian Yahudi-Yahudi yang berada di Madinah ketika tersebut berkumpul. Kemudian tanya, ada apa ni? Pasal apa pagi kami ni? Maka Yahudi itu, pendeta Yahudi itu mengatakan bahawasanya telah terbit bintang Ahmad, telah terbit tanda Nabi yang terakhir yang akan menjadi Nabi yang membawa sinar kepada seluruh masyarakat. Maka di dalam kitab Zabur, kitab Taurat dan juga kitab Injil dikenali Nabi Muhammad itu dengan nama Ahmad. Dan para ulama kita menyebutkan nama Ahmad itu adalah nama Nabi Muhammad. Penduduk langit mengenali Nabi Muhammad dengan Ahmad, dan penduduk bumi mengenali Nabi Muhammad dengan Muhammad. Maka yang dibicarakan itu siapa? Waktu itu tepat kelahiran Nabi SAW, terbitnya bintang tersebut adalah waktu kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Katsir juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahawa saat kelahiran Nabi SAW terbit satu bintang yang berwarna merah di ufuk langit, menandakan benarlah kelahiran Nabi, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika tersebut. Kemudian keajaiban yang keenam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan iblis meratap dan meraung menangis-nangis. Iblis ini sepanjang hidupnya sehingga hari kiamat, dia menangis sebanyak, meratap dan meraung sebanyak 4 kali. Kali yang pertama dia meraung dan meratap ketika mana dilaknat oleh Allah, ketika mana iblis tidak mahu memberikan penghormatan kepada Nabi Adam AS. Dia khilaf dengan berselisih dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat dan iblis. Dia tidak mahu menyembah dan memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Waktu ketika tersebut dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menangis. Kemudian dia menangis yang keduanya saat dia diturunkan ke bumi. Tidak lagi tempat iblis ini di atas langit, tidak lagi tempatnya di syurga, tempatnya di atas muka bumi ini, yang mana dia bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam sehingga kiamat. Allah Ta'ala benarkan. Dan yang ketiga, dia menangis saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, dia menangis saat turunnya surah Al-Fatihah. Jadi ini 6 keajaiban kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga memberikan manfaat pada pertemuan kita pada kali ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masyarul muslimin rahimakumullah wa wafaqni wa iyyakum mimma yuhibbuhu wa yardah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala li sahibihi wal imama yakhtub ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u athabakumullah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, janganlah bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana perbuatan yang demikian itu boleh menghilangkan pahala Jumaat. Masuk hadis riwayat Abu Hurairah. Maka diam, dengar serta taatlah. Moga-moga kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند ولا ضد له أيان الأين فلا أين ولا مكان ولا جهة له وكيف الكيف فلا كيف ولا شكل ولا صورة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على محمد وعلى كل رسول أرسله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Moga-moga kita memperolehi takwa di sisinya. Sesungguhnya orang yang bertakwa, itulah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, mimbar Jumaat pada hari ini bakal membicarakan tokoh agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut pandang bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah negarawan yang agung. Bertepatan juga kita baru sahaja menyambut hari kemerdekaan dan juga kita akan menyambut hari Malaysia. Maka kita gabungkan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contohi sebagai negarawan yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya perlu didengari, bukan hanya perlu dipelajari, bahkan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap perkara perlu kita laksanakan, perlu menjadikan ikutan kita yang utama, iaitulah akhlak apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita pada hari ini, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, bukan hanya dengan kembali mempelajarinya sahaja, bukan dengan hanya kembali membacanya sahaja, bahkan kembali melihat satu persatu di mana salahnya kita tanpa kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan apa sahaja yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya, bagaimana kehidupan awal baginda Nabi SAW daripada usia umur kelahiran sehinggalah umur 40 tahun. Akhlak Nabi SAW itu daripada kecilnya sehinggalah diwahyukan kepada Nabi SAW, tidak ada seorang pun di dalam masyarakat Arab Quraisy ketika tersebut di Mekah mengatakan si fulan Muhammad ini adalah orang yang tidak baik. Keseluruhan masyarakat jahiliah ketika tersebut menyatakan persetujuan bahawanya Muhammad ibni Abdullah ini adalah manusia yang sangat-sangat berakhlak. Bahkan digelarkan baginda Nabi SAW sebelum daripada Nabi menjadi Nabi lagi, sebelum Nabi menerima wahyu yang pertama lagi, Nabi telah digelar Al-Amin, orang yang sangat beramanah. Bagaimana Nabi SAW di peringkat pertama mengembala kambing, menjadi orang yang paling beramanah dalam pengembalaan tersebut. Kemudian meningkat usia menjadi seorang yang berdagang, berniaga bersama bapa saudara baginda Nabi SAW, Sayyidina Abi Talib, dan kemudian berniaga dengan harta
dan juga modal yang dibekalkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka saat Nabi bekerja tersebut tidak ada seorang pun yang mengatakan Nabi SAW itu orang yang tidak beramanah. Seluruh penduduk Mekah, seluruh penduduk di kota-kota yang mengenali Muhammad ibni Abdullah adalah manusia yang sangat agung perihal perakunya, yang tidak ada cacat celanya. Itulah kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba masa Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Pada umur 40 tahun bermulalah karier Nabi SAW sebagai pendakwah. Bermulalah karier Nabi SAW sebagai pemikul amanah membawa risalah Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Maka baginda Nabi SAW berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun. Apa yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan waktu ketika tersebut untuk menjadikan Makkah negara Islam yang pertama. Namun perintah Allah Subhanahu wa taala sehinggakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah ketika usia Nabi 53 tahun. Sampainya Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah, inilah sifat kenegaraan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membina negara Islam yang pertama, membina negara yang disegani oleh pihak musuh, yang disukai oleh pihak kawan, dan juga menjadikan kota Madinah itu begitu maju. Baginda Nabi SAW memperlakukan beberapa perkara yang patut menjadi tauladan kepada kita pada hari ini. Kalau kita pemimpin di dalam rumah tangga, maka jadilah pemimpin kita itu seperti pimpinannya Nabi SAW. Kalau kita pemimpin di dalam komuniti, masyarakat setempat, penduduk taman ataupun kampung, maka jadilah seperti baginda Nabi SAW memimpin. Sekiranya kita memimpin dalam kuasa yang lebih besar, iaitu menjadi pemimpin di kawasan dan juga di dalam negeri, maka jadilah pemimpin yang mengikut cita rasa dan juga pelaku Nabi SAW. Kalaulah kita pemimpin negara, konteks yang lebih besar, lihatlah bagaimana Nabi seorang negarawan, yang mana Nabi SAW menunjukkan qiyadah kepemimpinan Nabi SAW yang wajib diikuti oleh kita semua. Nabi SAW apabila sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, perkara yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW mempersaudarakan dua kabilah yang telah lama bertelagah. Maka kita faham di sini, apabila untuk mengharmonikan tempat, kawasan, negeri ataupun negara yang kita pimpin, pastikan yang bertelagah itu didamaikan. Pastikan yang bergaduh itu disatukan, disatuhatikan, supaya dapat diharmonikan di kalangan umat Islam itu sendiri. Nabi SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, menandakan bahawasanya orang yang susah kena dibantu oleh orang yang senang. Orang Ansar yang berada di Madinah dengan ada ternakannya, dengan ada rumahnya, dengan ada kemewahannya, apabila orang Muhajirin datang dari kota Mekah yang tidak membawa apa-apa selai sepinggang, maka wajiblah kepada orang di Madinah itu membantu. Itulah yang dibuat oleh Nabi SAW, menunjukkan model yang patut diikuti oleh kita. Apabila ada manusia yang beragama Islam seakidah dengan kita di tempat kita, pastikan dia dibantu, pastikan dia diberikan perhatian,
jangan sampai ada di kalangan umat Islam di tempat kita yang masih merintih untuk makan, masih merintih untuk mencari makanan, sedangkan jiran-jiran tetangga hebat-hebat makanannya. Jangan sampai kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai fulan si fulan, kamu makan dengan mewah, kamu masak dengan mewah, kamu berkereta mewah, kamu berumah mewah, tapi orang-orang di sekeliling kamu tidak kamu pandang, orang di sekeliling kamu tidak kamu lihat. Bagaimana kita nak menjawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perkara yang kedua yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di dalam kota Madinah tersebut adalah menggerakkan, mewujudkan piagam Madinah. Nabi SAW membuat perlembagaan, Nabi SAW membuat undang-undang, yang mana semua undang-undang dan juga perlembagaan itu perlu diikuti oleh tak kira kamu Islam, tak kira kamu belum Islam dan sebagainya. Tak kira bangsa apa, tak kira warna kulit apa, tak kira kamu agama apa, kamu patut mematuhi piagam tersebut demi keharmonian negara. Kemudian bagi Nabi SAW menjadikan pentadbiran bagi Nabi SAW adalah di Masjid An-Nabawi. Menjadikan institusi masjid adalah pentadbiran negara, menandakan bahawasanya punca kebaikan, punca pentadbiran, punca segala jenis kebajikan sama ada di dunia dan juga di akhirat akan didapati di masjid. Maka masjid ini adalah institusi, tempat yang sangat strategik untuk melakukan pentadbiran. Maka menjadi contoh kepada kita, sekiranya kita melakukan pentadbiran, kita seorang pentadbir, maka adakanlah masjid berdekatan dengan tempat pentadbiran itu, mengambil contoh tauladan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang keempat, apabila Nabi SAW membuka kota Mekah sebagai negara Islam, tidak lain tak bukan adalah Ihya'ul Mawat. Nabi SAW menghidupkan tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang tidak diguna pakai untuk diwujudkan pertanian, untuk diwujudkan peternakan, menandakan baginda Nabi SAW mementingkan kemajuan ekonomi. Negara yang hendak dibangunkan itu dengan baik, negara negeri yang hendak dibangunkan dengan penuh kebaikan, tidak mesti melihat kepada tahap ekonomi yang semakin melonjak. Mesti dilakukan dari masa ke semasa sehingga akan menjadikan ekonomi itu sangat stabil untuk memerintah negeri dan negara ini. Maka contoh teladan itu telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu konsep dalam pemerintahan adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Mestilah ada di kalangan kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada perkara yang ma'ruf, melarang kepada perkara yang mungkar, dan itulah golongan-golongan yang mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita pelajari sedikit bagaimana cara untuk kita menegah kemungkaran. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 5 peringkat untuk melarang kemungkaran. Peringkat yang pertama, apabila kita mendapati seseorang itu melakukan kemungkaran, maksiat, perbuatan yang keji, perlu diajarkannya terlebih dahulu. Perlu diajarkan, diberikan ilmu, diberikan pengetahuan. Kadang-kadang orang yang melakukan kemungkaran, mereka ini tidak ada ilmu dan pengetahuan. Kemudian peringkat yang kedua,
menasihati dengan keadaan yang lembut, dengan lemah lembut, dengan perkataan yang baik sehingga dapat diterima. Setengah golongan apabila diberikan nasihat yang lembut, diberikan teguran yang lembut dan sesuai, maka dia dapat menerimanya dan dia meninggalkan kemungkaran tersebut. Peringkat yang ketiga adalah nasihat dengan cara kekerasan. Setengah manusia apabila dia melakukan kemungkaran, ditegur dalam keadaan yang sangat lembut, tidak dapat dia terima. Tapi apabila kita tegur dengan keadaan yang lebih keras, dengan gaya bahasa yang lebih keras, mengancam dan juga sebagainya, maka dia akan meninggalkan kemungkaran tersebut. Peringkat yang keempat, sekiranya 3 peringkat di atas tidak mampu untuk mengubah dia daripada melakukan kemungkaran itu, maka ada satu peringkat ini adalah dengan paksaan. Tidak membenarkan dia keluar rumah. Sebagai contoh, tidak boleh memberikan apa-apa kemewahan kepadanya kerana dia guna perjalanan yang salah, maka dipaksa supaya meninggalkan kemungkaran tersebut. Kemudian peringkat yang terakhir, jika dipaksa juga tidak menjadi, maka menjadi keharusan kepada orang yang mencegah kemungkaran adalah memukul, tetapi dengan keizinan daripada kepimpinan dan juga pemerintahan ataupun waliul amr. Perkara ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahawasanya sekiranya berlaku kemungkaran yang demikian rupa, maka menjadilah kita sebagai orang yang mencegah kepada kemungkaran. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat kemungkaran, maka tegurlah, ubahlah dengan tangannya. Sekiranya tidak mampu dengan lisannya, sekiranya tidak mampu dengan hatinya, itulah selemah iman. Maka para alim ulama mengatakan mengubah dengan tangan itu dalam bentuk kuasa, mengubah dengan lisan itu bagi para alim ulama, dan mengubah dengan hati itu bagi orang yang dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mengikuti setiap jejak langkah baginda Nabi SAW untuk memastikan kehidupan kita ini kehidupan yang diredai oleh Allah. Tidak ada jalan yang paling mudah untuk sampai kepada Allah dengan sempurna kecuali dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sebagai Muslim menjadi satu kewajipan kepada kita untuk sentiasa berniat mempertahankan kemuliaan agama Islam. Walaupun negara dalam keadaan aman, kita tetap berniat berazam dan bersiap sedia untuk membela Islam dan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq."
Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggal dunia sedangkan dia belum pernah ikut berperang dan tidak pernah meniatkan dirinya untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati atas satu bahagian daripada kemunafikan, yaitu riwayat Muslim. Sidang Jumaat sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya para Allah dan juga para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والحزام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak dan juga penyakit gila serta penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk-Mu serta rahmat-Mu kepada sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Kedah Darul Aman Amin Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badrisyah, serta Raja Muda Tengku Syarafuddin Ibni Sultan Salahuddin, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat sejahtera, dan semoga kasih yang baik dan telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksana pemerintahan adil lagi saksama. Ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu, Engkau indahkanlah akhlak kami seperti akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau perbaikilah pergaulan kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit malas, penyakit lemah, berfikiran yang buruk dan berperketi yang buruk. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasih. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah umat yang sangat meninggikan akhlak dan budi pekerti seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri Kedah ini negeri yang makmur, rakyatnya hidup bersatu dan padu, dilimpahi berkat dan rahmat di sisi-Mu. Engkau jauhkanlah kami daripada bala dan kerosakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tambahlah nikmat-Mu kepada kami, Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وفي مقام محمود ذاته إنك لا تخلق الميعاد. صاف كان صف استقيموا واستووا واعتدلوا أثابكم الله. نويت أصلي فرض الجمعة أداء لله تعالى ركعتين إماما. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل على محمد كما صليت على وبارك على اللهم إني أعوذ بك من عذابك وعذاب الحب وتوبك من الشرك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك كسل الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الليل ونسألك اللهم السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والمعافاة الدائمة والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
Ni apa ni? Satu tempat berdosa. Dan panggil dia untuk selatan. Satu lahat. Hari itu udang tu kan. Beli makan. Dia beli udang kat rumah. Beli makan. Dia beli isi soal ni. Sebab dia udang sebenarnya lama. Nanti dia udang lama. Sampai saya tak marah benar. Memang dah. Kalau tahu. Memang dah dulu. Lepas tu hari Senin dah boleh. Tak ada kantor yang baru. Lepas sini kalau Pak Yanda. Apa yang ya? Ingin banding. Ni lori rumah Muadin. Oh tadi. Sama. Dari dalam. Dalam sangat. Dia dari kan? Ya. Di kulit. Ada. Bawa dasar pada ni dapat dia pun. Ya, dia dah hukum. Jauh. Jauh. Ha? Jauh. Ada hukum. Ya, lepas ni dia pakai kayu dia ada satu. Ada dua. Satu. Macam dekat orang lagi. Orang berjalan. Jahat. Atau apa? Berjalan lah. Oh. Dia ada banyak. Oh, boleh. Sore nak jatuh ni. Jatuh ah. Jatuh lah, berhenti tu. Boleh. Nak jatuh tinggi ah. Bagi tu. Merah main jatuh. Bagi tu. Jatuh. Ha? Jatuh. Merah main. Merah jatuh. Merah jatuh. Merah main. Merah main. Merah main dia jatuh. Merah main. Merah. Ada main dah. Kedupi. Tadi. Dorong keramat. Lepas mana? Semua malam apa? Semua dia. Biar kau. Tapi mandi.
Mak, biar kau. Dia mak dah. Dia mak mak tu. Biar kau. Dia orang apa? Ni apa ni? Ya, dia yang ini. Dia jalan. Mày gì không? Nói lại cái kìa. Bagi 3 bulan.